Harap-harap adalah kan. Mana Tapi dia memang ikut? di masjid Kalau memang. budak-budak sekarang mana dia ikut? Oh. Asal jangan dia buat itu okey lah sudah. Tapi di masjid mesti asing lah. Separate lah. Di Mesti sana separate. perempuan, sini lelaki. Gua saya mau tanya, kenapa orang Islam tidak boleh pegang anjing? Apa? Tidak boleh pegang anjing. Anjing. Tidak boleh pegang anjing. Oh, anjing memang dia jenis macam babi lah. Pig. Sama lah itu. Tapi anjing ni dia kalau kering dia ada air liur, Pak. Nah, itu yang bahaya dia ni. Dia yang najis yang perlu kita suci bersih. Itu anjing. Sebab anjing itu berliur tidak boleh pegang. Dia jenis macam juga babi. Ini babi orang Islam tidak boleh makan sebab kalau kita tengok dalam kesihatan sains pun dia ada satu jenis kuman di dalam. Kau masak macam mana pun dia akan. Kamu tanyalah orang yang pakar kesihatan. Ada satu jenis kuman yang dengan 360 degree Celsius ke apapun kita boleh mati, Pak. Kalau itu kalau kita makan kita boleh jadi jadi dalam Islam itu memang diharamkan lah dari awal lagi. Tidak kotor lah. Dari awal memang. Habis itu anjing pun dia memang tidak. Tapi anjing kalau dikering boleh sentuh. Kalau maksudnya bukan dipegang. Kebetulan terlimpas kah yang dia tidak basah, itu okey. Macam tidak disengaja. Tak disengaja. Tapi kalau sengaja memang tidak boleh lah. Kan? Jadi apa membuat kalau tersentuh tidak sengaja? Apa? Kalau tersentuh tidak sengaja anjing itu akan kena buat apa? Merah. Kalau apa? Kalau tersentuh, tidak sengaja sentuh, kena buat. Tapi kalau basah terpaksa juga. Yalah, apa membuat? Tapi macam mana kita kata tidak sengaja? Mungkin dia terlanggar awak lari dari belakang. Memang kalau begitu dia basah lah betul. That means air liurnya apa? Walaupun kita kata okey, boleh kan? Tapi untuk keselamatan kita tu supaya kita cuci. Caranya 6 air yang ada tanah kuning. Tanah apa tanah? Tanah merah. Air merah. Tanah merah. 6 kali kita cuci, 6 kali cuci. The last is air bersih. Air bersih. Itu cara dia. Itu prosedur dia lah. Kalau tersentuh lah. 7 kali lah kesemuanya. 6 kali tanah. Tapi sekarang ni ada sabun. Di Pemasi Aslam tu ada jual 8 sabun ni. Jadi guna tu lah. Dia sabun ni dia ada campur tanah bah memang. Memang sudah campur. Sudah dia sekarang moden kan dia jadi saya senanglah guna sabun sajalah yang itu special. sampai 6 kali kita cuci last sih. Air cuci bersih lah. Okay. What else you? Kenapa lelaki tidak boleh pegang emas? Aku tak banyak. Apa lagi? Last. Kenapa lelaki tidak boleh pakai emas? Lelaki Muslim. Apa? Tidak boleh pakai emas. Memanglah. Memang itu diharamkan. Mengapa? Sebab itu untuk perhiasan perempuan. For girls only. Lelaki tidak boleh pakai emas. Kecuali lelaki boleh pakai apa namanya? Dia macam emas putih apa itu okey. Tapi kalau original emas tidak. Yang diharamkan. Memang semua dalam Al-Quran lah ni ataupun memang ada hadis. semua. Ini benda semua dah. Kalau tidak kita tidak boleh buat. Kita tidak boleh ikut. Semuanya syarat-syaratnya. Itu pun perempuan boleh pakai. Dia memang pakaian perempuan. Itu saya kata perempuan memang Allah sudah bagi kelebihan orang Islam perempuan. Jadi perempuan pun emas dia kalau dia berlori-lori pun dia tidak boleh simpan. Dia mesti kasih zakat. Dan dia ada had pakai mungkin lah. Kalau macam kira duit kan, kau boleh pakai dalam kurungan 3,000 punya price emas. Jadi kalau ada yang 10,000, 7,000 tu kau mesti zakat. Lebih kurang macam itulah dia punya cerita. Terima kasih. Next who's Nama saya Noel. Cepat sini kau. Okey. Nama saya Noel. Saya mau tanya, macam mana kalau orang yang kurang payah, macam mana cara dia sembahyang? Kalau macam kalau dia kurang payah dia tidak kaki, dia duduk. Kalau dia ada kereta tu di kereta. Okey. So fleksibel lah, tidak fleksibel. masalah. Dia memang all is tidak masalah. Okey. Seterusnya
dari mana ini sejarah kiblat? Kenapa ada kiblat dan kenapa kita mesti ikut arah kiblat? Kiblat ni kalau ikut dia dulu masa saya punya adalah saya ingat. Dia ada dulu kiblat ni masa di Mekah dia ada kiblat masa itu ada sebelah kiri kanan kan. Tapi sekarang dia satu itulah Mekah tu yang kiblat dia ada hall. Jadi kiblat ni dia tengah-tengah. Seluruh dunia orang Islam dia pergi sana lah. Satu arah. Oh, satu arah lah. Satu arah. Apa signifikasi Mekah ya yang Mekah kan yang kiblat lah. Apa Kiblat itulah. signifikasi dia? Arah tu Mengapa? kita Sembahyang sebenarnya satu arah. kiblat ni bukan tujuan kita dalam hati kita untuk kita itu, tapi itu mengatakan bahawa the whole kan Muslim ni dia pergi satu. Itu kiblatnya. Ada peristiwa di sana ke yang membuatkan semua orang ke arah yang sama? Dulu Kaabah ni dia Kaabah. Kaabah dulu dia always patung-patung. Ah. Orang apa yang bikin tu bukan orang Islam. Bila junjungan besar Nabi Muhammad datang, Nabi Ibrahim dia buang semua lah. Nabi tinggallah sekarang Kaabah. Jadi untuk orang Islam semua lah itu. Itu cerita lah. Yang sikit-sikit tapi yang dalamnya tidak. Rasa Jadi kurang. kiblat ni memang berdasarkan Kaabah lah kan. Semua akan menghadap ke Kaabah. Kalau macam let's say ada orang ni dia pergi melancong dan di tempat dia begitu dia tidak tahu arah kiblat, dia masih boleh sembahyang atau Boleh. 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 Macam kami kalau pergi ke Mekah dulu pun kami di kapal terbang, okey, itu pilot kata atau kata ini kita sekarang sudah pusing bukan lagi kiblat, kamu sembahyang niat. Okey. Niat kita kiblat. Kiblat tu sebagai arah saja. Allah tu sebagai kita piano. Itu dia semestinya. Di mana kita apa kan? Tapi untuk memastikan supaya kita tidak lari daripada kita punya hadap kiblat tu, itulah dia maka tu semua. Seterusnya dari mana asalnya itu 5 waktu dan kenapa ada 5 waktu? Kenapa adakah wajib untuk sembahyang 5 waktu? Dulu sembahyang ni 50 waktu. 50 waktu. Okey. Memang dulu dalam masa Nabi Musa, Nabi Isa pun dulu waktu sembahyang 50 waktu. Jadi bila Nabi Muhammad dia pergi itu Miraj tu kan naik tu, dia minta kepada Allah supaya dikurangkan untuk menyenangkan umat dia lah. Sehingga pergi 5 waktu. Okey. Itulah asalnya. Jadi kalau macam adakah wajib untuk sembahyang 5 waktu? Mesti Mesti. Okey. Kalau macam temis mesti bayar. mesti bayar. Macam mana nak bayar? bayar? Kita bayar lah. Macam sekarang, misal contoh lah kan, saya tadi pergi ke saya kemis Johor ni sebenarnya saya sudah ikut tadi kan. Saya beli. Sekarang waktu masih Johor lagi. That mean kalau kita sudah masuk asar pukul 4, that mean bukan lagi Johor. That mean kita mesti bayar. Tapi syarat kita bayang dulu asar, that mean baru kita bayar Johor. Waktu yang sama lah. Seterusnya Itu mesti bayar. Tapi dia punya pahala, dia punya kurang lah sebenarnya. Tapi at least kita buat. Tuhan Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dia tahu kita bukan sengaja. Jangan disengajakan lah. Masa 5 waktu tidak tetap kan? Tidak tetap kan? Waktunya tidak Waktu tetap. sebenarnya tetap. Tapi dia ikut di pusingan jam tu kan. Dia ikut matahari ke? Tak juga semestinya masih tetap. Oh, bukan. Kadang waktu macam Johor contoh biasa 12.30. Sekarang Johor 12.09 begitu. Tapi dia ikut juga, tapi ada yang masa cepat siang, cepat malam, dia tidak boleh ikut terus jam 12.30. Begitu Pak. Dia ikut waktu juga. Dia bukan ikut matahari Dia terbit ikut ke peredaran masa tu lah. masa pun ikut matahari lah. Bukan dia ikut matahari, tidak. Peredaran masa tu. Kadang malam cepat, siang cepat. Kalau dia ikut macam waktu tu kan, berarti nanti bila dia pergi asar, waktu sudah hampir dekat Pak. Dia mesti ada adjustment dah. Sampai pergi maghrib. Macam maghrib sekarang pukul 5.57. Isya is 7.9. Biasa maghrib
6.25, 6.30. Isa mau 7.55 gitu. Macam tu Tanjung, Isa mau 8 lebih. So dia 1 hour different sama Sabah Sarawak kan? And 1 hour different kerana? Kerana? The Apa? 1 hour difference is kerana sana cepat gelap, sini cepat gelap. Ya. Itu dia berbeza. Seterusnya tentang penggunaan tasbih. Apa? Tasbih, penggunaan tasbih. Tasbih. Adakah dia cuma boleh digunakan oleh golongan tertentu ataupun semua boleh guna? Tasbih ni bukan dihaskan untuk tasbih. Okey. Tasbih ni bukan tujuannya untuk itu, tapi kita mau kira apa? Okey. Daripada kita kira Allah. Orang bilang kau budak sekolah. Kalau tasbih itu dia main cantik sikit Pak. Kalau dia tengok Pak. Allah. Kalau orang tu biasa, dia satu tasbih 33. Kenapa? Dia tasbih tu dia 99. 99 ni nama Allah. Kan? Jadi dia tiap-tiap petak tu dia 33. 33 Allah Subhanallah 33. Allah Akbar 33. Jadi the whole is 99. Jadi takbir tu ada berapa? 99? 93 saja lah. 99. Itu siapa-siapa boleh pakai itu. Sama-sama. Kena guna untuk sembahyang. Kalau kita tengok pun Buddha pun dia tasbih besar. Tak semestinya untuk sembahyang lah kan? Tak semestinya untuk sembahyang. Kalau orang lepas sembahyang pun boleh. Masa-masa dia sembahyang sendiri di rumah pun boleh. Kalau ada orang saya tengok dia naik kereta pun dia pakai itu. Itu menyenangkan dia. Kiraan lah. Dia salah, dia kurang. Okey, seterusnya tentang zakat. Adakah dia wajib dan macam mana kewajiban zakat ni? Zakat wajib. Zakat wajib. Orang Islam wajib bayar. Untuk zakat. apa zakat? Zakat ni ada 2 jenis. Satu zakat harta, satu zakat fitrah. Zakat fitrah ni macam kalau kita puasa berapa bulan kan? 1 bulan. Sebelum habis bulan puasa tu, sebelum hari raya kita mesti bayar zakat. Macam mana? Zakat berapa? Zakat itu untuk menyuci kita punya apa? Kita punya roh, kita punya badan lah. Jadi bila kita zakat ni, kita zakat bayar duit apa kan yang ditentukan biji agama Islam apa. Untuk kita, isteri, anak semua. Kalau 7, 8 keluarga yang ditanggung mak bapak kita lah. Zakat yang ni orang akan wangnya akan diletak di mana? Zakat ni wang dia akan diletak di satu tabung besar ke? Dikumpul oleh orang yang dilantik oleh Jabatan Agama. Dia kumpul. Baru dia hantar pergi Jabatan Agama Islam untuk dibagi kepada orang yang OKU kah, orang miskin kah. Halo Dik, Assalamualaikum. Untuk masjid ke Dik? 3. Lambat mesti tengok kau tagas. Turun kaki me kawin. Nang orang tua lu sini bayar kau terus. Ni apa? Kau bondo kau jo. Itu turun berang jauh-jauh peranak tu suruh jawab. Dia bilang saya ni mukti. Bukan mukti ini bolong. Harus saya terlalu besar mata jangan. Jadi, jangan turun kau. Dia cerita. Lukat tunang saya kau. Bapian kan. Mana pun dia. Tu kau nampak orang. Baik aku baik. Biar saya. Okey. Jadi, tukar usung tu. Minggu. Mana itu? Tidak kau tu ada. Menurut surat sokongannya, fair lagi tak? Macam ni, dia telefon kau. Telepon kau naik. Menurut surat yang kerja, ataupun masih dapat ni bayar telepon. Kau, menurut jadi senang cerita. Okey. Jadi, okey. Seterusnya saya mau tanya pasal aurat. Di mana asalnya aurat ini dan aurat ni bukan asal. Aurat ni ciptaan Allah je lah kita ni. The whole thing is aurat lah. Okey.
Kalau lelaki aurat, kalau lelaki dia mesti pakai sampai sini lah. Okey. Kalau pakai celana pendek dia sampai sini lah. Dia benar orang tutup ni orang kan. Di sini tidak. Perempuan the whole thing dia mesti tutup. Dan tidak boleh ketat pakaiannya. Kalau ketat nampak bentuk badannya, itu menggairahkan lelaki. Itu tujuan sebenarnya. Itu kata Islam, dia cantik. Dia menyelamatkan perempuan. Itulah kes-kes rogol berlaku. Pasal dia gaya macam-macam. Jadi kalau dia baju kurung tutup, apa ini dalam baju kurung macam karung, mana ada minat. Tapi kalau dia berseksi-seksi kan dia ketawa. Kalau dia seksi-seksi, oh ini pula dia bilang 44, 36, 78. Itu kan. Lebih cantik. Itulah aurat. Auratnya dia kalau lelaki dia sampai pusat bawah lutut. Kalau perempuan semua. Perempuan muka saya dari sini nampak, dia bertudung, letak tangan, yang lain tutup. Itu Islam macam mana cara dia jaga orang perempuan supaya jangan dipermainkan. Sini kena tutup tak? Ada yang pakai. Itu wajib. Syiah. Itu Syiah. Itu sebelah mujahab ni sama, tapi di Islam, tapi masing-masing dia punya cara pemakaian juga beza lah. Kalau sunnah dia macam itulah. Nampak ini, nampak muka. Yang lain tidak. Kalau perempuan pun, kadang perempuan pun kalau dia bertudung, dia tutup di sini supaya jangan nampak dia punya nenen. Ya. Kan? Kadang-kadang lelaki ni jahat mengajar. Okey, seterusnya kenapa saya nampak kebanyakan imam-imam apa semua dia simpan janggut? Macam saya lah. Ada reason. Janggut ni tidak masalah kan? Ada orang bukan imam pun simpan janggut. Kadang-kadang janggut dia tambah manis. Yang bukan imam ke apa dia simpan tidak masalah tu. Tapi barang ni mesti mau bersih Pak. Okey. Mau bersih gosok dia tidak masalah tu. Dia memang itu sunat Nabi. Nabi dia memang simpan janggut. Okey. Pasal lelaki ni kalau berjanggut berjambang dia nampak lelaki lah. lawak kan? Handsome. Dia handsome lah tapi lawak. Okey. Okey, seterusnya pasal penggunaan telekung semasa sembahyang, adakah wajib kalau macam Perempuan perempuan tapi dia tidak telekung, adakah sembahyang dia tu batal? boleh. Boleh. Dia boleh macam selalu kan perempuan kalau dia dong sembahyang sini, dong dia pakai telekom boleh, tapi tutup semualah. Dia pakai baju kurungnya boleh, dia pastikan bahawa baju kurungnya bersih semua, boleh dia sembahyang. So, tidak tapi wajib dengan dia punya tidak wajib dia pakai telekom. Kecuali kalau di rumah apa itu lain lah. Okay. Pasal dia mengelakkan. Kalau dia sama perempuan, dia tidak masalah tu. Tapi dia mesti tutup aurat dia lah semua. Kalau macam di rumah dia sembahyang sama suaminya apa, dia pakai telekom, itu haruslah mesti. Saya rasa itu saja dari saya. Okey, habis? Tanya. Saya saya nak tanya tentang Banyak dia dah. Ini kalau kira RM50. Saya nak tanya tentang ketua-ketua agama ni. Macam siapa ketua agama Islam kalau dari segi sedunia? Ada orang kah? Ada macam dia punya ketua kah? Ketua agama. Ya, ketua Tapi agama. kalau macam negeri-negeri yang saya tahu, dia macam ketua agama sultan-sultan sebenarnya. Habis tu yang menjalankan tugas ni mufti di negeri masing-masing kan, mufti. Itulah sultan ni. Ada ikut pangkat kan? Tak. Tidak ikut pangkat. Tujuan dia bilang dia kita si sultan, that mean the whole rakyat di negeri itu dia boleh kontrol Pak. Kalau kau kasih macam saya di Sabah ni nak pukul saya. Saya boleh jaga sini saya, itu pun dalam masjid. Tapi kalau sultan ni dia besar kan, dia besar daripada menteri besar ke kota menteri. That mean hormatan tu lebih kepada dia Pak. Jadi that mean dia boleh jaga. Macam kita di sekolah, ketua murid atau ketua murid kelas. Kalau macam di sekolah apa ini?
prinsipal ataupun guru besar, pengetua. Dia lebih besar. Habis itu di atas ada orang lagi pegawai pelajaran. Habis begitu, Pak. Jadi yang keseluruhan yang urusannya di tingkat negeri Sabah pengarah pelajaran. Jadi seluruh Perdana Menteri pelajaran gitu, Pak. Dia ada step by step. Tapi macam negeri agama ni dia sultan tu lah yang kuasa agama. Jadi kalau dalam Malaysia yang ni kita menjalankan tugas mufti, pegawai agama, mufti kan Mufti paling kedua ke atas kan? Ya, mufti kalau kita susunan agama dia memang Sultan, lepas tu mufti. mufti lah yang menjalankan tugas ni agama, mufti lah. Mufti anything ada apa-apa kerjaan mau rujuk mufti. Keputusan mufti. jadi kalau seluruh Malaysia ni kita tengok agung. 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 Lepas tu baru pergi negeri. Tapi bagi Sabah, Sarawak, Penang, apa lagi? Berapa ada? Yang tidak ada sultan. Yang 4. Mereka rujuk pada Agung dia punya nama. Agung lah. Negeri yang ada sultan, Kedah macam Pahang apa itu, sultan lah penunjuk. Lepas sultan baru mufti lah. Lepas mufti, imam. Mufti diarahkan pegawai-pegawai agama lah, pengarah agama siapa itu ini. Habis pengarah agama arahkan kepada pegawai-pegawai agama macam di luaran sini kan. Siapa-siapa itulah. Imam di mana? Imam dia di masjid. Masjid. Imam. Dia tengoklah. Struktur Imam kalau negeri imam dia semua dia di bawah mufti juga. Tapi struktur ni sama dengan negara-negara lain ke? Sebab mereka tak ada sultan kan? Di negara-negara lain jadi macam di Arab Saudi, dia punya raja lah. Raja dia orang ialah itu agama mereka. Dia punya sistem macam itu juga. Kurang juga. Tapi kalau tiada raja, tak ada agung, dia yang paling atas mufti lah. Tak. Kalau macam tiada agung, saya rasa tiada. Ada. Mungkin macam orang Amerika katakan, orang Islam di Amerika, mereka punya ketua siapa? Obama. Tapi mereka bukan ketua agama. Bisa dia. Masa dia pergi sama Obama. At least dia sendiri lah. Secara officialnya mufti paling atas lah. Kalau dalam sekolah negara Islam kalau macam di Malaysia ni sistemnya itu mufti. Mufti is everything, keputusan dia punya. Sultan kata apa kamu punya begitu program. Dia maklumkan sultan, mufti yang mana. Jadi apa saja sama aja kerja negeri atau sultan dia akan rujuk semua mufti. Mufti ni dia pakar agama. Macam mana nak jadi mufti? Macam mana nak jadi mufti? Seperti komisi belajar semua. Kena pergi negara lain untuk belajar? Tak, dia mesti ada habis Al-Quran, dia tahu itu ni semua. Jadi orang rujuk kau. Nanti kau bilang alif, kau bilang petang kayu. Sekarang boleh bilang. Ada ujian ke? Ada ujian untuk kena lulus? Memanglah. Adalah. Dia ikut peperiksaan macam biasa lah, step by step lah. Dari dia pegawai dia pergi pengarah begitu. Tapi dalam banyak tu satu orang tu mufti. Mesti ada belajar. Di Malaysia berapa banyak mufti? Di Sabah satu. Sabah satu. Setiap Sabah. negeri ada? Setiap negeri ada satu? Ada. Macam di seluruh Malaysia saya rasa 14 mufti lah. Gitu lah. Sama kalau macam MUIS tu untuk apa? MUIS dia Majlis Agama. Dia maksudnya menjadi pegawai tinggi itu ada di MUIS lah. Kalau yang bagian agama ni dia di bawah kerjaan dia mufti ni jabatan agama Islam. Tapi yang MUIS ni dia macam dia macam kita anggap dia persatuan lah, bukan macam itu. Dia macam urusan majlis agama, macam seluruh agama rakyat kan, macam di Tembalang, macam di sini seluruh agama tu di bawah MUIS tu. Tapi dia di bawah jagaan jabatan agama Islam ni dia di bawah kerjaan. MUIS dia macam dulu dia macam kira badan bekanan kan. Dia semi government. Dulu Sabah MUIS bukan jabatan agama, sekarang baru ada jabatan agama. Jadi jabatan agama dan MUIS ni dua badan yang berbeza lah. Berbeza. Next. Tiada. Nama saya Rasa saya memang tak bergerak lah.
You're covering what? Jadi dia ada Sama lah, sama. nah, hidup cuma kereta no? Ah. Apa kamu? Kalau ada soalan yang sama, ya payahlah. Saya ada juga Aktiviti. Nah, kau sini cekat tu. Nah, apa? Macam di masjid ni kan, dengan masjid-masjid lain, setiap masjid ada aktiviti-aktiviti Ada kan. aktiviti. So kalau di sini apa aktiviti-aktiviti kamu? Ini masjid daerah. Ada orang yang molak-molak datang hari 5 belajar dari Tempur dari Kilo. Sini ada bilik yang belajar sana kan, belajar agama, mendalamkan agama apa semualah. Ada yang belajar mengaji di sini. Perempuan-perempuan kalau hari 6 hari ini dia ada belajar mengaji lah. Setiap hari Sabtu lah. Tetap Sabtu. Untuk perempuan saja. Perempuan, lelaki pun ada. Belajar mengaji. Mengaji, sembahyang, macam-macam lah. Ada kelas komputer juga ada? Kelas komputer pun ada? Ada. Belajar macam mana nak guna komputer ke apa? Iya, dia belajar komputer lah. Siapa belajar? Biasa yang selalu datang sini budak kayak Badin. Tapi buat masa ini dia macam tertangguh sikit atau apa masalah. Tapi yang di sini kan dia ada tulis tadi community center. Iyalah dia. Care center. So itu untuk macam untuk youth, macam remaja kah, budak-budak kah? Siapa pun boleh. Mau belajar boleh, tak ada masalah. Okay. Ada lagi aktiviti-aktiviti lain kah? Ada aktiviti-aktiviti lain lagi? Ada. Kalau ada apa-apa aktiviti macam Ceramah baru-baru ni kah? sambutan malam hijrah kita buat di sini. Kalau ada Maulid Nabi macam sambutan kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad kita buat. Also kalau ada perayaan-perayaan memang akan dibuat di sinilah. Iyalah. Antara aktiviti-aktiviti bagi setiap perayaan tu, contohnya macam sembelih. Malam hijrah. Ada dia buat korban di sini juga. Korban lain. Lain lagi. Korban ni kalau ada korban, ada haji, itu ada korban lah. Jadi Memang adalah di sini. Seorang kampung datanglah. Siapa-siapa mau datang. Ambil daging, kita bagi-bagi betul. Kalau macam orang yang berduit-duit kan, ada beli lembu 3.500 ke 4.000. Pergi dia bilang untuk korban bagi-bagi. Potong kita bagilah. Kalau berat lembu tu isinya 100 kilo, berarti 100 orang dah dapat. 1 kilo dulu bagi. Gitu. Okey. Masjid ni kan, apa yang buat masjid ni unik daripada masjid-masjid lain? Maksudnya daerah. Dia masjid Di daerah. center ya daerah. Jadi di Parlimen Tuaran ni salah satu lah masjid yang besar kan. Di seluruh Tuaran kan. Kedua ni Tempur lah baru bikin besar. Surusup pun okey besar baru salah. Tempat yang berumur Datuk Haji. Bila masjid ini, masjid daerah maksudnya? Kamu sudah isi borang prim tak? Apa tu? Itu saya tanya dulu. Yang RM250 kerjaan pagi. Kamu prim. Tak. Online lah isi. Kerjaan pagi betul. Itu peluang nanti kamu bilang kerjaan tidak adil. Siapa pun boleh dapat. Kecuali yang layak lah. Jadi jangan saya gajinya 3.000, macam dia 3.000 dia dapat lah. Ada yang bawah 2.000 dapat. Isi. Sekarang di pejabat daerah ada muka tu, ambil orang. Jadi beza masjid daerah dengan masjid-masjid lain apa beza dia? Daerah ni every activity dia buat di sini lah. Aktiviti utama akan dibuat di sini lah. Itu beza dia lah. Nanti masjid lain takkan buat aktiviti yang buat juga, tapi kecil-kecilan. Jadi kalau daerah buat aktiviti besar-besaran, dia pakai ini lah. Aktiviti yang paling besar-besaran di sini majlis apa? Malaysia nanti 22 hari bulan. Terpaksa buat di Dewan. Pasal apa? Sepatutnya di sini, tapi Dewan sudah ada. Dia buat sana lah. Pasal ada nasyid music, di sini kita tidak benarkan. Tidak benarkan? Dia buat di sana. Sini ada kumpulan nasyid sendiri ke? Tidak. Kena bawa daripada orang luar lah. Dari kampung-kampung lah. Kampung-kampung lah. Banyak yang ada kan. Kelas muzik ke apa tak ada di sini? Kelas tiada kan? Mengaji lah banyak. Mengaji yang paling banyak lah. Dengan mengaji, komputer. sembahyang, mandi nazar. Di bilik sana ada kasih mandi. Kalau malam Jumat kadang-kadang berbunyi itu pasti maruf lah. Ada orang sana tutup pintu. Selalu kasih mandi sana kan? Kalau ada kita punya saudara-saudara dari Kiulu, Tempuri, minta tolong mandi sini lah. Yang Islam lah.
Ada lagi tak keistimewaan nak kongsi dengan kami tentang masjid ni? Cerita. Ada lagi Apa keistimewaan? Tak tahu apa-apa yang Jadi- Tuan Haji nak kongsi yang kita tak tahu lagi kan, tak tanya lagi, kita tak sempat tanya. Yang istimewa tentang, pernah tulis tentang masjid ni, jadi mungkin sesuatu yang istimewa tentang masjid ni. Istimewa ni saya rasa bagi umat Islam dan istimewa lah. Pasal saya rasa memang besar tempat dan sebagainya. Habis itu jemaah di sini pun kalau tiap-tiap Jumat yang sedekah bagi ada duit, ada sedekah. tabung kan. Kita dapatlah sekarang 4,600 untuk kita biaya air, lampu selain daripada kerjaan bagi subsidi. Macam dia di church lah. Ada bos ringgit ke 2 ringgit Ya, kan? ya. Macam dia lah. Akan bagi orang miskin. Untuk orang kampung. Tapi Ya. tabung masjid lah kan. Untuk tabung masjid kita bayar lampu. Kalau kita bayar lampu satu bulan 1,200. Oh. Tapi kalau saya kerjaan kasih subsidi 10%. Dan kalau 1,000 kita bayar 1,900 lah. Jadi kalau macam derma-derma untuk masjid ni, derma-derma tu digunakan untuk bantu orang miskin. Untuk bayar lampu, air, kalau ada kadang-kadang orang. Selain dari masjidnya kegunaan lah, Iyalah. bantu orang. Orang miskin di Tuaran ataupun di seluruh Sabah ke atau Di sini saya. di Tuaran lah. Dia bantu orang miskin di Tuaran. Kalau ada lah, kalau ada. Kalau ada lah. Tiada lah. Hanya kita bayar elektrik, air. Kalau ada yang saudara kita meninggal apa kita bekas sedikit. Itu saja. Okay, thank you. Okay, last Jia. Berapa lagi? You're doing apa pasal? Symbols. Okay, last. Dia last. Terakhir boleh ya? last, okay. Okay, terakhir. Nama saya Iwan dan saya mau tanya banyak pasal persekitaran di masjid ni. Contoh dia macam gambar ini. Apa ini? Sorry. Gambar ini dia berbentuk seperti Bintang. ya pagar, yang pagar di luar. Kenapa? Dia ada maksud di sebalik bentuk ini. Kenapa dia bercorak begini? Oh, Ya. itu Dia simbol Islam ke? Ya, Dia adalah simbol Islam ataupun? tak ada. Itu biasa saja. Tapi biasanya lah kita yang pakai macam bentuk kubah apa begitu, bunga-bunga. Itu dah bunga betul. Begitu. Nah, kalau kita simpan kuda ke kambing memang sesuai kan? Dia bukan dia tidak maksud keagamaan lah. Dia hanya Perhiasan Tak ada. so, ramai masjid ada perhiasan macam itu yang sama punya kan? Ramai masjid ada hiasan yang sama. Jadi dia bukan simbol agama Dia tidak kena dia tidak kena dengan agama lah. Dia pasang. Jadi dia apa? Dia tradisi ataupun dia macam corak Melayu ataupun Tak. Dia memang itu macam satu. Dia macam kalau kita dalam lukisan wan larat yang jenis kita buat begitu apa. Yang dia ni kalau kita buat di masjid jangan ada bentuk-bentuk binatang loh. jangan ada begitu. Dia bentuk bunga ke apa boleh, no problem. Di masjid-masjid negara lain pun guna corak yang sama juga kan? Ada yang hampir sama dia. Tapi Karena itu tidak terpulang wajib daripada lah. terpulang pada masjid masing-masing lah. Okey, bilang masjid dia fungsi dia lah dia mau macam ini. Jadi yang Memang konteks tidak buat kena dengan agama lah. Bagaimana dengan yang bentuk kubah. dia Kubah tu yang the holy shape lah. yang Bulan bintang. bulan bintang. Bulan bintang tu memang bulan dan bintang. Dia Itu simbol Islam ya kan? Bulan memang bintang. rasmi lah, simbol rasmi agama Islam ataupun Iyalah memang bulan bintang. di mana-mana negara pun memang guna simbol yang Kan sama. bulan bintang memang ada. dia mesti macam di sini ada 4 penjuru, setiap penjuru ada simbol bintang ini. Itu menara ni kan semua ada kan? Ya, Ada simpan. Arab pun ada. Tapi Atas. contoh dia kalau masjid lain Dia mesti buat di atas ya satu. ya. Dia Dia mana ada menara? Komisi ingat tu. Kenapa dia ada 4 menara sini kan? Di sini 4. Kenapa? Tapi ada setengah masjid ya dia di atas saja. satu saja. Satu dia tidak ada menara di situ. Kenapa ada 4? Ada sebab ke kenapa ada 4? Ada juga. Itu terpulang tu dia ada masalah. Itu ikut reka bentuk. Dia penting punya tu. Dia ada sebab di sebalik kenapa ada 4 lah. Design saja. Okey, lain. Hanya saya bintang tu ada 5. Ada maksudnya. Itu yang 5 rukun Islam lah.
Dia ada 5 bintang rukun Islam kan. Itu pun tidak apa-apa. Tidak. Dia biasa. Okey. Biasa saja Mungkin lah. masa dibikin tu memang corak dong untuk menutup kan. Tapi yang bintang tu yang tu dia 5 rukun. Aha. 5 tu kenapa? Ada 5 sebab rukun dia? Islam. Oh, apa 5 hukum Islam? Saya pun tidak tahu. Apa ya? Saya tak tahu. Oh, tapi memang ada 5 lah. 5, ya. Jadi simbol bintang tu Sembahyang, melambangkan zakat, oh yang ada 5 tu puasa, lah. haji. Haji, zakat, puasa. Apa lagi dia? mengucap 25 sadat, sembahyang. Itu Sembahyang lima. 5 waktu. Dan memang bintang Itu teras. Oh, itu teras agama Islam lah. Itu jadi dia buat semua itu bintang. Jadi kalau hukum maksudnya kalau tidak menunaikan 5 ni maksudnya apa? Kalau Tidak, tidak masalah menunaikan. Zakat kan mesti bayar. Aha. Okey. Sembahyang. First mestilah sembahyang. Itu kita orang Islam mesti sembahyang. Dari kau kecil sampai besar mesti sembahyang. Sebab sembahyang ni dia sebagai tunggak. Kalau kau tidak sembahyang kau hancurkan Islam sendiri. Nah itu dia semua yang dibuat ni Allah bagi untuk kebaikan orang itu sendiri. Untuk kita sendiri. Kita sembahyang apa agama pun kita sembahyang apa semua untuk kita. Allah tidak bayar. Kan? Untuk kita Pak. Okey. Pasal kita dicipta oleh Allah, dan apa Allah mau kita mesti baik. Jadi kita baik, kita buatlah yang terbaik. Okey. Macam alas ni satu haji. Haji itu tidak semestinya. Oh, tak semestinya. Punya kepada perempuan ada duit lah. Zakat pun tak semestinya kalau miskin. Miskin tengoklah macam mana miskinnya. Kalau dia pergi 4 ekor, dia main apa ini? Senoka, main tikam-tikam, miskin kah? Tapi kalau dia betul-betul miskin lah katakan. Dia pergi memang bawa tak kuda perlu. di tembalang, miskin kah? Kalau dia sengaja dia bayar, dia berdosa lah. Macam mana nak kira zakat ah? Dia ada dia punya formula kan? Ada formula. Siapa bagi formula? Dia 0.25. Oh, siapa yang tentukan formula? Majlis agama. Oh, majlis akad. Jadi lain dia ikut kadar negeri lain. lain kadar lah. Negeri lain. Oh. Sebab dia ikut sosial kehidupan masing-masing negeri. okey, Macam okey. Selangor, mungkin dia negeri yang harus kita kan. Ada zakat lain. Oh, setiap negeri lain kadar dia. Ada yang macam Sabah ni RM7. Ada tempat lain mungkin dia RM6. Dia ikut harga Bulanan ke kena bayar? harga bulan. No. Zakat ni bulanan ke No. bukan? Tahunan. Tahunan. Every tahun. Setiap tahun sebelum dalam puasa sebelum hari raya. Oh, 2 kali lah. Sekali. Oh, sekali je. Dalam tempoh sebulan tu dalam bulan puasa kita bayar lah. Oh. Sebelum habis puasa. Lepas tu bila sudah hari raya baru kita bayar. That mean itu bukan lagi zakat. Itu kira kita bagi duit siapa itu lah. Ada lagi? Kalau yang macam ni Bang, tadi saya tengok semua tempat semua ada frame, ada gambar, tapi kecuali ini dia bertulis menggunakan cat. Kenapa? Ayat. Ya. Mana mungkin? Yang ini semua dia tidak Sama aja betul. Kau tulis boleh apa pun ayat betul. Macam kadang-kadang ayat ini kata mari ke sembahyang atau itu mari cuma belajar kebaikan. Kamu ada ya? Mau tanyakan kalau perayaan kan ini sama hari raya Haji atau hari raya Idul Fitri semua. Kalau masjid ni dia ada buat spesial punya lah macam kalau sembahyang hari raya Idul Fitri kan sembahyang dulu kan. Atau lepas tu ada membuat rumah Khutbah. khutbah lah. Khutbah. Habis sembahyang lepas solat ya khutbah. Lepas khutbah kalau ada makan-makan apa makan. Ada makan-makan lah. Kalau ada kawan-kawan orang bawa dia minta baca doa apa kita baca lah. Yang makan-makan tu dari mana? Orang kampung. Orang kampung Wak. Orang kampung. Macam saya, macam kamu lah dia misal. Dia kata Haji minta tolong bacakan tu. Saya bawa kata baca lah. Gitu lah. Jadi kalau macam baru-baru ni Malijra tu ada apa-apa sambutan? Kita ada buat ni makan malam. Makan malam dulu. Dia setiap tahun enggak tu? Setiap tahun. Oh, memang aktiviti wajib masjid ni setiap aktiviti. Malijra. Sebab tu makan tidak semestinya, tapi selalu kadang-kadang jemaah ni dia besarkan yang terlengkap tabung tu, at least kita bagi balik sebentar lah. Makan ke. Bukan Islam pun boleh join. Ha? Bukan Islam pun boleh join. Buat di mana?
Kalau makan-makan di sini itu. Ada Tidak orang boleh. Apa buat di sini pula? tidak macam Kalau bukan Islam? bukan boleh orang, join boleh sekali. datang makan nggak? Mana tidak boleh. Oh, tidak boleh lah, hanya untuk orang Islam lah. Okay. So macam Kalau mau makan di Edis restoran ke, di Beringis Cafe ke, itu ke bawah boleh lah, berhabis kami. kalau hari raya Tapi boleh juga kalau sana. hari raya korban Korban sini. dia memang potong daging di sini lah masjid ni. Ada yang dia datang antar korban sini, katanya dia bilang gitu-gitu. Jadi kita bagilah. Orang yang punya itu tidak ambil. Oh, iya. Dia suruh bagi. Dia sedekah. Adakah yang dia potong di tempat dia tu daging kan, terus dia datang antar pergi sini yang kasih bagi? Tak. Tidak memang. Di mana dia potong sana dia bagi. Pasal susah lagi tu mau ketangkap kan? Iyalah. So itu dah lah. Betul. Semua orang sudah. Ada lagi. Satu lagi kelas. Contoh lah perhiasan yang di sini kan. Allah. Kenapa macam di luar sana dia ada arah yang bersamaan. Kenapa tidak boleh di sini ini di situ? Kenapa? Macam ini betul dia. Dia maksudkan tu kenapa Allah sebelah kanan, Ya. Muhammad sebelah kiri. Kenapa tidak boleh ke sini? Pindahnya di sini. Oh, Di sini. Allah sebelah kanan. Allah sebelah kanan, Muhammad sebelah kiri. Kalau kasih pindah boleh? Sudah. Dia memang begitu pendudukan. Oke. Itu dia punya jasa susila. Oh, dia punya peraturan lah. Allah. Kalau tiada Allah, Muhammad kita memang tempat dia lah. Agung sebelah lah. Itu cerita. Tapi Allah tu dia pencipta kan. Jemaah Isa. Ada satu lagi saya mau tanya. Kalau di Kamu dari mana? Hah? Dari mana kamu? Saya sama dari KK. KK ya? Ya, Kampung KK. mana? Kumpulan? Di bukan Bundusan. Di mana? Bundusan. Hah? Bundusan. Belusan? Ya. Oh, Penampang? Penampang. Jadi? Begini, macam kalau dalam Islam kan, kalau sepatutnya kita Aidil Adha yang lagi patut orang celebrate kan, tapi kalau di Malaysia ada Aidil Fitri yang orang lebih meriahnya orang cakap. Memang lah. Jadi kalau masjid ni apa yang orang lebih fokus? Maksud siapa yang lebih Sama juga lah. utama? Sama juga lah. Adha ni korban dia personal bah. Personal. Jadi yang raikan orang yang naik haji lah. Yang Senakan. naik haji. Tapi kalau yang ada fitri ni dia untuk seluruh umat orang Islam, budak kecil besar semua sama. Tapi kalau adha ni area korban ni dia orang tertentu saja, orang besar, budak tidak ada. Tapi budak ikut lah. Tapi main mercun ada biasa lah. Macam tahun baru Cina. Menembak pak. Memang mudah kuat. Kawan-kawan kasih ya. Datang tahun baru Cina pun pak. Sama juga lah. Ada Cina pun untuk main-main budak-budak. Jadi okey, habis? Ada lagi? Last. Everything is last. Tentang seni bina ni kan? Ini beda. Seni bina ni dia ikut pengaruh apa? Desain. Saya rasa dia memang ada ciri-ciri bentuk Islam tu lah sendiri daripada Arab mana kan. Tapi itu kadang-kadang dia berdasarkan tempatan juga. Macam saya pemimpin lah misalnya. Okey, dia tahu okey, saya mau sama juruterang saya buat begitu. Begitulah. Begitu. Jadi ini tidak semestinya bentuk 100% itu gitu, Pak. Jadi ini buah pikiran siapa? Ini seni bina ini buah pikiran siapa? Ini saya kalau silap ya. Ini yang dibuat oleh ada juga nih. Dia ada mula-mula bikin dia ada 4 lukisan bahkan. Ada 4 lukisan. Tapi inilah lukisan yang saya rasa yang lompat itu Haji Ji yang mau macam inilah. Azizi. Tapi dulu Muiz dia buat 4 bentuk masjid. Jadi karena suruh pilih lah mana yang orang suka. Jadi Dato' Haji pilih inilah. Pasal ini memang kalau kita tengok daripada yang 4 ni dan masjid-masjid lain memang ini cantik kan. Jadi ini Dato' Azizi punya pilihan lah. Ini yang cantik. Desain bukan. Kalau saya memang inilah dia punya style. Kalau ramai orang datang disendakan tahu singgah dari Brunei pun memang cantik. Ya. Itu lagi satu soalnya di masjid kan ada kubah. Di sini dia kubah di atas tu dia pakai begitu kan? soalnya dorong macam
minta maaf kalau siapa macam bawang kena potong, Mbak. Ya Jadi itu sini- makoding betul. Jadi sini kenapa dia bersegitiga? Itu dia semestinya itu. Sama juga dia bentuk. Dia sepatutnya begitu kan, tapi ini dia begitu. Sama juga. Unik. Jadi Memang bentuk itu lah dia buat. tidak Nah, sebab itu apa-apa lah. tidak apa-apa. Yang penting Dia- itu dia pengaruh- bulan di bintang ya. Pengaruh arkitektur dia tak ada pengaruh macam Arkitek dia bajau. ada bajau. Kebun. Ah. Sudah meninggal eksiden di Tembunan Tapi Trenggalek. ada pengaruh bajau tak? Tak. Tak ada. Oh. Dia ada pengaruh. Bajau apa dia? Tak tahu. Nah. Mungkin dia punya Bulan hubung bintang lain. lah. Nanti dia simpan perahu. Macam masjid di negara China, dia punya masjid dia dia nama letak. macam tokong kan, Ah. tapi dia masjid. Tapi sebab dia pengaruh Cina kan. Tapi sini tak ada pengaruh macam bajau ke, Melayu ke. Saya dia macam Melayu je lah saya rasa tengok bentuk-bentuk Melayu campur Arab mana yang mana kan. Jadi lebih kepada secara boleh kesimpulan dia punya pengaruh ni pengaruh pada Arab lah. Tidak jugalah. Itu tempatan lah tu. Tempatan. Oh, ikut tempatan lah. Itu sahaja. Arkitek macam. Bisa? Okey. Thank you. Okey, terima kasih. Kamu ada air apa bang? Air dan minum apa? Tak ada. Minum apa? Tapi benda yang mahal 50 sen.